Adakah anda tahu jumlah penduduk negara Malaysia yang berusia 65 tahun dan ke atas telah meningkat kepada 2.23% bagi suku keempat tahun 2019 berbanding 2.14% bagi tempoh yang sama pada tahun 2018? Berdasarkan unjuran Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malaysia dijangkakan menjadi sebuah negara tua pada tahun 2023 apabila penduduk berusia 65 tahun dan ke atas telah mencapai 15% daripada jumlah penduduk negara ini. Apakah nasib ke atas warga emas ini? Adakah mereka wajar dihantar ke rumah jagaan orang-orang tua? Ramai orang beranggapan bahawa menghantar warga emasnya ini ibu bapa ke rumah jagaan orang-orang tua adalah satu perbuatan biadab dan derhaka kepada ibu bapa. Tetapi itu semua hanyalah satu persepsi. Pernahkah anda terfikir suatu hari nanti apabila kita mencapai usia persaraan, apakah yang bakal kita lakukan? Atau adakah kita mahu meneruskan kehidupan bersama mereka yang seusia dengan kita, sekaligus hubungan kita bersama cucu dan anak terjalin? Penubuhan institusi rumah orang tua dapat menyediakan penjagaan dan perlindungan yang cukup buat warga emas yang layak bagi memelihara kesejahteraan hidup dan mengekalkan taraf kesihatan yang optimum bagi mencapai kehidupan yang berkualiti di kalangan mereka. Selain itu, penubuhan ini dapat meningkatkan kualiti hidup warga emas dan selari dengan konsep warga emas aktif dan produktif dengan aktiviti yang telah dianjurkan. Oleh itu, pandangan negatif terhadap perbuatan menghantar warga emas yang dikatakan sebagai perbuatan tidak berperi kemanusiaan itu adalah tidak wajar kerana institusi ini dapat menyediakan khidmat yang baik supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka yang tidak dapat diberikan oleh anak-anak mereka. Sehubungan dengan itu, kami telah memilih Pusat Jagaan Nurul Jannah yang terletak di Ampang, Selangor bagi melaksanakan aktiviti khidmat komuniti dan pada masa yang sama meninjau aktiviti yang dilaksanakan di sana. Pusat Jagaan Nurul Jannah ialah syurga dunia bagi golongan warga emas wanita ataupun lebih dikenali sebagai Nenda yang memerlukan penjagaan dan rawatan. Pusat ini ditubuhkan oleh Puan Yus dan Encik Iqbal yang bertempat di Keramat EU5 Kuala Lumpur dan mula beroperasi pada 1 April 2018. Pusat ini juga merupakan sebuah organisasi swasta yang menyediakan perkhidmatan penjagaan kepada golongan warga emas, khususnya kepada Nenda Muslim yang berumur anggaran 63 tahun hingga 86 tahun. Perkhidmatan penjagaan yang ditawarkan secara bulanan maupun harian adalah kepada golongan warga emas yang memerlukan pemantauan kesihatan seperti penjagaan pemakanan, khidmat rawatan ringan iaitu cucian luka, penukaran vial tube dan juga penukaran CPD tube serta penjagaan fisioterapi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pusat Jagaan Nurul Jannah mempunyai pendapatan yang pelbagai. Namun, pendapatan utama mereka adalah sumbangan ihsan dari pelbagai syarikat-syarikat dan organisasi bukan kerajaan. Sebagai contoh, syarikat BUS dan ahli dari Kelab Kerabat Gunung. Mereka telah meminta sumbangan dari orang ramai melalui media massa dan telah mempromosikan aktiviti-aktiviti di Pusat Jagaan Nurul Jannah. Seterusnya, My Fund Action dan Puan Yani. Mereka telah membuat sumbangan dari segi barang keperluan dapur kepada Pusat Jagaan Nurul Jannah. Seterusnya, Pusat Jagaan Nurul Jannah telah dibantu oleh syarikat-syarikat borong berdekatan seperti syarikat Rosham Mart Sendirian Berhad bagi memudahkan mereka mendapatkan bekalan bahan mentah. Selain itu, mereka juga telah menerima sumbangan daripada Badan Kebajikan Islam Petronas (BAKIP). Selain itu, doktor, jururawat, occupational therapy dan ahli farmasi dari Klinik Kesihatan Ulu Kelang, Selayang, Rawang
turut hadir setiap bulan di pusat jagaan untuk membuat check-up secara sukarela. Dengan status pendapatan sekarang, pusat jagaan Nurul Jannah mampu menanggung 18 orang warga emas dan mempunyai 8 orang staf. Sesampainya di sana, kami telah melakukan berbagai aktiviti bersama dengan warga emas ini. Apabila kami sampai, kami telah bersua dan berbual dengan mereka untuk bertanyakan khabar. Seterusnya, kami telah melakukan aktiviti utama iaitu dengan melakukan pembersihan di seluruh kawasan rumah iaitu dengan menyapu serta mengemuk lantai di setiap bilik, ruang tamu dan juga dapur. Pada sebelah petang pula, kami telah membantu warga-warga emas ini untuk mengangkat pakaian dan kain jemuran mereka yang telah kering. Lalu, kami telah melipat pakaian-pakaian mereka dengan kemas secara bersama-sama dan menyusun dan meletakkan pakaian tersebut ke dalam almari dan juga rak yang telah disediakan. Aktiviti kemasyarakatan, contohnya apabila sesebuah universiti, pihak sekolah atau badan NGO datang melakukan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan, mereka lebih kenal dan rapat dengan warga emas di situ. Di sini saya ingin simpulkan, warga emas ialah seorang yang lemah dan menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga dan melindungi mereka selagi mereka masih ada. Fasiliti tersedia di Pusat Jagaan Nurul Jannah ini cukup lengkap bagi memenuhi keperluan para NINDA di bawah jagaan mereka. Pusat jagaan ini merupakan sebuah rumah banglo yang dilengkapi dengan 6 buah bilik, 2 ruang tamu dan 1 dapur. Pusat jagaan ini mampu memuatkan sebanyak 10 sehingga 18 para NINDA. Setiap ruangan di pusat jagaan ini lengkap dengan pelbagai keperluan seperti keperluan memasak, mesin penapis air, perabot dan sebagainya. Rumah ini juga cukup luas untuk mempunyai sebuah laman yang dihiasi dengan pohon-pohon hijau dan kebun kecil bagi aktiviti bercucuk tanam oleh para NINDA. Selain itu, terdapat juga ruangan santai bagi memberi ruangan yang selesa kepada para NINDA untuk menikmati suasana di rumah ini. Akhir sekali, terdapat juga pintu dan laluan kecemasan yang disambung dari tingkat 2 ke halaman rumah sebagai langkah berjaga-jaga dan bagi memudahkan pergerakan sewaktu berlaku kecemasan. Pusat Jagaan Nurul Jannah menyediakan perkhidmatan terbaik dalam melayani dan menguruskan warga emas untuk menjalani kehidupan dengan sejahtera. Hal ini kerana mereka ini mungkin tidak dapat diuruskan oleh ahli keluarga mereka sendiri atas sebab-sebab tertentu. Dengan memiliki sokongan staf yang baik, para warga emas ini tidak akan terabaikan urusan kebajikan mereka seperti dari sudut makanan, minuman, mandi dan pakaian. Selain itu, mereka juga tidak akan merasa sunyi kerana ramai lagi warga emas yang dapat dijadikan rakan mereka. Di sini terdapat juga staf-staf yang dapat melayani mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Kesihatan mereka juga terjaga dengan baik dengan pelbagai khidmat fisioterapi dan juga aktiviti berkebun. Hal ini bagi memastikan kesihatan warga emas ini dari sudut fizikal dan mental juga terjamin. Akhir sekali, pusat jagaan ini memastikan supaya warga emas ini dapat mempelajari ilmu agama sebagai bekal ke hari yang kemudian. Mereka menyediakan pengajaran agama dengan membekalkan modul khas untuk mereka. Antara cara penambahbaikan yang boleh dilaksanakan adalah dengan menerapkan persekitaran mesra OKU. Ini kerana NINDA yang berada di pusat jagaan adalah wanita yang berumur dan juga kurang upaya atas faktor kesihatan dan juga umur. Dengan adanya tandas OKU, tempat berjana OKU, ia memudahkan NINDA untuk melakukan aktiviti seharian mereka tanpa perlu menunggu jururawat dan juga penjaga. Secara tidak langsung, ia dapat mendidik NINDA untuk menjadi lebih berdikari tanpa bergantung kepada jururawat dan juga penjaga. Antara carangan yang lain ialah menyediakan sebuah keluarga bagi setiap warga tua yang mendiami pusat jagaan Nurul Jannah tersebut. Seperti mana kita tahu, kebanyakan daripada golongan warga tua ini adalah daripada golongan yang pernah disisir keluarga dan juga tidak mendapat perhatian sepenuhnya dari anak-anak dan cucu-cucu mereka. Program seperti inilah dapat memberikan impak yang besar bagi mereka kerana ini dapat menambahkan senyuman dan secara tidak langsung membuatkan mereka berasa lebih dikasihi. Kesimpulannya, perbuatan menghantar warga emas ke rumah orang tua bukanlah sesuatu sikap yang keji ataupun tidak berperi kemanusiaan. Sebaliknya, ia dibuktikan oleh Pusat Jagaan Nurul Jannah. Mereka begitu komited dan bersemangat menjaga kebajikan warga emas di sana. Perbuatan dan sikap murni ini haruslah dicontohi oleh semua golongan masyarakat kerana tidak semua orang mampu melakukannya.
Mereka memerlukan perhatian dan sokongan daripada kita semua untuk meneruskan usaha murni mereka menjaga kebajikan warga emas. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Sekian sahaja daripada kami. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kami. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.